B25 butiran 20000. Saya ingin merujuk tentang pembinaan pasaraya hypermarket di seluruh negara dan perlunya memantau dan mengawasi pengembangan yang tidak terkawal mereka, terutamanya di bandar-bandar kecil atas kesan-kesan pada kedai-kedai runcit dan kedai peniaga kecil. Tanpa pemantauan ini, akan berterusanlah ramai lagi peniaga kecil, Bumiputera dan bangsa-bangsa lain akan dan sedang pun mengalami nasib yang tidak baik. Mengikut garis panduan Kementerian Perdagangan, membenarkan sebuah hypermarket beroperasi bagi setiap 350 orang penduduk. Kedua, hypermarket dibenarkan beroperasi dalam radius 3.5 km dari kawasan perumahan dan pusat bandar. Dan ketiga, syaratnya adalah kajian impak mengenai perniagaan runcit setempat sedia ada hendaklah dibuat sebelum hypermarket baru diluluskan. Malangnya, ketiga-tiga syarat tersebut di atas sering tidak dipatuhi dan mengakibatkan banyak masalah yang dihadapi oleh peniaga tempatan. Tanpa perhatian dan tindakan, banyak lagi kedai runcit bukan saja yang dipunyai oleh Bumiputera tetapi bangsa-bangsa lain juga akan terus terjejas. Contohnya, supermarket dan juga kedai runcit terutamanya di sekitar Kuala Terengganu, satunya adalah hypermarket tempatan Sabasun, terpaksa bersaing dengan Giant dan Maiden dalam kawasan penduduk 300,000. Di sebelahnya ada dua lagi hypermarket Giant dan Maiden. Bukan itu saja, malahan Giant dan Maiden diberi keutamaan dan lesen hypermarket tempatan tidak diperbarui. Dalam masa yang sama, lebih kurang 7 km lagi, 3 lagi hypermarket baru, iaitu satu lagi Giant, satu lagi Maiden dan Jaya Jusko sedang dibina dan di dalam persiapan terakhir. Catchment area-nya yang sama, iaitu lebih kurang 350,000 orang penduduk. Iaitu 5 hypermarket besar dalam satu kawasan yang tidak mungkin akan boleh menampung dengan dari segi buying power. Malahan, pasar-pasar tradisi juga akan menghadapi masalah. Masalahnya, Tuan Pengerusi, kadang-kadangnya pemimpin-pemimpin politik kita ingin menunjukkan perkembangan fizikal, tetapi yang merananya adalah peniaga-peniaga kecil yang selama ini menampung keperluan orang tempatan. Kalau negara Perancis telah memperkenalkan undang-undang dipanggil Undang-Undang Roya pada tahun 1973 bagi melindung peniaga-peniaga kecil dan sederhana menghadapi pasar raya-pasar besar, kenapa kita tidak boleh bertegas dengan peraturan yang ada sekarang ini untuk membendung masalah yang dihadapi oleh peniaga tempatan? Kerajaan Jepun juga telah memperkenalkan undang-undang untuk mengawal pertumbuhan tak terkawal pasar raya untuk melindungi peniaga kecil mereka. Saya ingin merujuk pada 13 Ogos 2009, pernah utusan Malaysia melaporkan fenomena pasar raya besar yang telah menekan dan mengancam peniaga-peniaga kecil. Dewan Perniagaan Melayu juga telah melaporkan 12,000 orang peniaga-peniaga tempatan menghadapi masalah dan keadaan nyawa-nyawa ikan untuk hidup. Itulah keadaannya semasa ini, dan ini tidak lagi kita ambil kira beberapa lagi kedai 7-Eleven, Satu Malaysia dan sebagainya yang kadang-kadangnya bertempat begitu dekat di antara satu dengan lain, boleh dikatakan 100-200 meter ada satu lagi 7-Eleven. Untuk bandar-bandar kecil, ini merupakan satu masalah besar pada orang-orang tempatan. Kita perlu ingat, peniaga kedai runcit merupakan asas penting asal ekonomi bandar-bandar kita. Anak-anak tuan punya kedai bukan sahaja dapat duit untuk bersekolah, tetapi juga mendapat latihan praktikal untuk belajar selok-belok perniagaan di usia yang muda untuk membantu keluarga mereka. Jadi, Tuan Pengerusi, saya mohon pihak berkenaan untuk mengambil perhatian untuk memberi penekanan kerana garis panduan ini telah lama wujud. Tetapi kenapakah seperti yang dikatakan oleh kolik saya tadi, Seputih, kenapa begitu banyak hypermarket antarabangsa dibenarkan masuk sementara kita ada hypermarket, supermarket tempatan yang boleh memberi servis yang sama. Sekian, terima kasih. Ya, saya akan bagi Sibu, kemudian